oleh Inggeris hampir 500 tahun. Selangor ini masih milik kita. Kemudian kita merdeka 1957, Selangor ini masih milik kita. Teguh Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir, Tun Abdullah, Selangor ini masih milik kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan itu maha kaya. Tuhan sebut dalam Al-Quran, Tuhan itulah yang menurunkan dan menaikkan sesebuah kerajaan. Tuhan ingin menduga kita, dan akhirnya kita tewas dalam dugaan ini. Kita ingatkan Barisan Nasional dulu teruk, rupanya Pakatan Rakyat memerintah baru 2 tahun lagi teruk. Betul tuan-tuan? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 2 tahun ini kita menginsafi bahawa kita harus menghormati kuasa rakyat. Pemimpin kena dengar cakap rakyat. Pemimpin harus pastikan jangan buat kerja yang rakyat tidak suka. Kerajaan harus pastikan kalau hendak berjaya, hendaklah menjadi kerajaan yang mendengar cakap dan cerita rakyat. Itulah yang kita sedar dalam tempoh 2 tahun ini. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Badan Perhubungan UMNO Selangor mengadakan roadshow ini dengan penuh harapan kita boleh membuka peluang kepada semua orang untuk mendapatkan maklumat apa sahaja tentang isu-isu di negeri Selangor ini dengan sebaik mungkin. Kita membariskan penceramah-penceramah yang punyai pengalaman dalam bidang masing-masing dengan harapan, marilah kita, orang Melayu, orang Cina dan orang India berkongsi tenaga untuk pastikan kalau kita dalam pilihan raya yang lalu kita tewas, dalam pilihan raya ini kita buktikan kita boleh undi UMNO dan Barisan Nasional. Setuju tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsikan satu cerita. Cerita ini sangat penting untuk tuan-tuan kerana tuan-tuan tinggal di Taman Medan. Kawasan ini di bawah jagaan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Seorang sahabat saya namanya Khairul Anwar Zainuddin, atau nama singkatnya Jonah. Jonah ini orang Pahang. Tahun 2008 dia menentang Datuk Seri Najib di Pekan. Dia kalah dengan undi yang sangat sedikit. Dia baru dilantik sebagai ahli Majlis Bandaraya Shah Alam. Majlis Bandaraya Petaling Jaya, walaupun dia duduk di Shah Alam. Nak beritahu tuan-tuan, Jonah ini budak kampung macam saya. Tapi baru-baru ini saya dikabarkan dia sudah menjadi $6 million man. Dia dapat projek 1.8 juta menurak jalan di kawasan Majlis Pembandaran Petaling Jaya. 1.8 juta. Siapa dapat? Jonah dapat. Jonah ini adalah Ketua Angkatan Muda Keadilan Selangor. Dia ni budak Azmin, tapi dah lari camp, dia boleh cium mulut dengan Khalid Ibrahim. Khalid Ibrahim bagi dia 5 projek utama. Satu lagi dia dapat menurak jalan di MBSA. Kemudian billboard, dia dapat billboard. Ya, billboard yang kat tepi jalan yang besar tasu. 3 buah syarikatnya dapat tender billboard MBBJ, MBSA dan MPSA. Nak beritahu tuan-tuan, Jonah ini walaupun anak kampung, tidak ada kelulusan, dia telah menjadi $6 million man. Sebagai pengundi, sebagai pembayar cukai kepada MBBJ, tuan-tuan ada hak
untuk tanya MBBJ bagaimana Jonah yang baru setahun niaga boleh dapat projek besar-besar seperti ini. Tuan-tuan boleh tanya kepada Datuk Bandar MBBJ, bagaimana Jonah dapat projek ini? Kamu kata kamu nak melaksanakan open tender. Kenapa Jonah dapat projek selektif tender? Kenapa Jonah dapat projek negotiate tender? Tuan-tuan sebagai pembayar cukai ini harus sama-sama nanti dengan pimpinan yang berbahagia Datuk Ani Budin submit memorandum kepada Presiden MBBJ, explain kepada taxpayer why Jonah get a lot of project from you MBBJ, even though Jonah just become a businessman less than a year. Tuan-tuan, Jonah adalah kroni kepada Azmin Ali. Jonah adalah kroni kepada Khalid Ibrahim. Kalau selamanya mereka menuduh UMNO dan Barisan Nasional MCA dan MIC mempermainkan soal kroni projek diberikan kepada kroni-kroni, kita nak tanya, kamu baru 2 tahun macam-macam kamu laksanakan, termasuk memetik Jonah yang mendapat projek puluhan jutaan ringgit di kawasan tuan-tuan ini. Dia baru angkat sumpah 2 minggu lalu. Dia bukan duduk di Petaling Jaya, dia duduk di Shah Alam. Kita nak tanya bagaimana orang Shah Alam boleh menjadi ahli majlis di Petaling Jaya. Perkhidmatan bagaimana yang dia boleh berikan kepada rakyat Petaling Jaya, sedangkan dia duduk di Shah Alam. Itu sebabnya saya menyeru nanti Ketua Pemuda dan Barisan Pemuda Barisan Nasional mengadakan pertemuan dengan Datuk Bandar. Ada beberapa nama ahli majlis yang punya rekod terlibat even dalam soal kriminal, juga terpilih sebagai ahli majlis yang baru Majlis Perbandaran Petaling Jaya pada kali ini. Tuan-tuan, di zaman kita mengenengahkan ketua bahagian kita, ketua pemuda bahagian kita, ketua MIC kita, ketua MCA kita untuk memegang teraju-teraju ahli majlis di kawasan kita ini. Kita kenal mereka sebab mereka duduk di kawasan kita, dan bagaimana orang yang duduk Shah Alam boleh menjadi ahli majlis di kawasan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tunjukkan kepada Khalid Ibrahim bahawa kuasa rakyat adalah kuasa keramat. Kamu kena dengar apa yang rakyat pinta. Kalau tidak, dalam pilihan raya yang akan datang, kita tahu bagaimana hendak meletakkan nasib mereka. Walaupun mereka mempunyai jawatan yang sangat tinggi sekarang di kawasan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada seorang ahli parlimen tidak jauh daripada PJS ini, di kawasan PJU, yang namanya Tony Phua. Saya ingin mengulas soal apa yang disebut oleh Tony Phua. Bila Tony Phua menyatakan keperluan diskaun yang diberikan kepada orang Melayu Bumi Putra dalam soal pembelian rumah kos tinggi ini harus dihapuskan. Pertamanya saya melihat perspektif begini, tuan-tuan. Bila kita nak merdeka 1957, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Witi Sambatan, Tun Tan Cheng Lock telah pergi ke London memohon kepada British untuk kita merdeka. Kata British, kamu boleh merdeka tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kamu orang Melayu, orang India dan orang Cina harus duduk dalam keadaan aman. Syarat yang sukar untuk dipenuhi waktu itu. Sebab orang Melayu ada benda yang dia nak perjuangkan, orang India ada benda yang dia nak perjuangkan, dan ada orang Cina ada benda yang dia nak perjuangkan.
Rundingan pertama gagal, tuanku balik kampung. Sekali lagi tuanku bawa rombongan